Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya sudah katakan sebelumnya, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, bahawa tujuan hidup ataupun misi hidup kita menentukan kejayaan kita, menentukan kebahagiaan kita dalam kehidupan kita. Sebab itu kadang-kadang mudah-mudah saja kata orang itu sudah berjaya, orang itu bahagia, orang itu sebagainya, ya. Kita pun terkinja-kinja ataupun teruja nak jadi macam dia, ya. Tetapi betulkah dia idola yang sebenar? Betulkah dia sebagai contoh yang sebenar di dalam kehidupan kita? Justru mari kita lihat arti kejayaan yang sebenar, ya. Supaya kita, ya, dalam hidup ini kadang-kadang orang mengajar kita, ya, dalam motivasi kursus-kursus dia mengajar kita untuk memanjat tangga kejayaan. Nak jadi jutawan, nak jadi orang ni, tak salah, ya. Tetapi kadang-kadang dunia hanya mengajar kita untuk memanjat tangga, ya, dengan cekap dan cepat. Tetapi apabila kita memanjatnya dengan cepat dan tepat, ya, dengan cepat dan cekap sampai di atas bangunan, baru kita sedar kita sudah berada di bangunan yang salah. Jadi jangan sampai begitu dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan larian pecutan menuju kejayaan, pastikan kita tahu apa erti kejayaan yang sebenar, ya. Baik, sebelum tu saya nak tanya, ada beza tak antara makan dengan makan-makan? Ada tak beza makan dengan makan-makan? Contoh, saya nak makan pagi. Satu contoh lagi, saya dah makan, tiba-tiba kawan kata, jom makan. Saya kata, saya dah makan. Kawan saya kata, jomlah makan-makan, takkan tak boleh. Ya, baik, ya. Ada beza tak antara makan dengan makan-makan? Ada bezanya. Ya, bila kita nak makan, artinya dah tertentu masa, dah tertentu makanannya, dan betul-betul kita lapar. Sebab itu makan pagi, makan tengah hari, makan malam, betul? Ya, makan nasi, makan. Artinya makan ni suatu yang sudah bersifat spesifik. Ya, sudah tertentu. Tetapi kalau makan-makan ni, ini dah kenyang, makan-makan kudap-kudap, ya, dan sebagainya, ya. Jadi ada beza antara makan dengan makan-makan. Sekarang saya tanya soalan kedua, ya. Ada beza tak antara hidup dengan hidup-hidupan? Ya. Ya. Kalau kita lihat, ya, dalam kehidupan kita, ya, sama ada hidup atau hidup-hidupan. Sebelum tu saya nak tanya satu soalan lagi, ya. Sebelum saya nak jawab hidup dengan hidup-hidupan, antara tadi makan dengan makan-makan, kemudian saya nak tanya soalan yang kedua, jalan dengan jalan-jalan. Ya. Beza antara jalan dengan jalan-jalan. Apa dia jalan? Saya berjalan ke office. Saya berjalan-jalan di waktu petang. Betul. Jadi jalan tu dah tertentu, ya. Dia punya destinasinya, alamat itu jalan. Tapi kalau berjalan-jalan waktu petang, kita tak tahu mana bawa anak kita jalan-jalan, betul, ya? Ada beza antara makan dengan makan-makan. Ada bezanya antara jalan dengan jalan-jalan. Saya nak tanya, kita ni hidup ke hidup-hidupan? Ya. Kita hidup, ya. Bila kita hidup, pastikan apa tujuan hidup kita, ya. Jadi kalau kita hanya hidup-hidupan, ya, kita hanya menjadi macam binatang ataupun haiwan. Ya, kita binatang, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Semak samun, kalau kita tengok pokok-pokok, duri atau sebagainya, itu apa dia? Hidup-hidupan, ya. Kambing, contoh, saya bawa contoh, ya. Kambing ketika keluar daripada kandang, dia hanya fikir, ya, rumput mana yang dia nak makan, daun mana yang dia nak ragut. Tak pernahlah kambing keluar daripada kandang dia fikir, hari ni nak jadi kambing baik ataupun kambing jahat. Ya, dia tak pernah fikir. Jadi orang yang hidup-hidupan ataupun orang yang hanya memikirkan hidup-hidupan, dia fikir what I want to have, apa yang saya nak dapat dalam hidup. Tetapi orang yang benar-benar serius menentukan tujuan hidup, dia fikir who I want to be, siapa yang saya nak jadi, ya. Itu hanya ada pada manusia. Ya, cuba kita bayangkan macam mana satu perlawanan bola yang tidak ada palang gol. Perlawanan bola yang tidak ada palang gol, tentulah sukar, ya. Ya. Pertama, striker lah nak shoot di mana, nak jaringkan gol di mana, tak ada palang gol. Fullback nak bertahan di mana. Yang paling susah goalkeeper lah, nak duduk di mana, kerana tak ada palang gol. Ya, kalau kita kata kalau seorang main bola tak ada palang gol, kita kata
perlawanan itu, permainan tu sia-sia. Bahkan boleh kita kata orang gila main bola tak ada palang gol. Tetapi sebenarnya kita sedang mentertawakan majoriti manusia yang hidup di dunia ini tidak ada tujuan hidup, seperti mana orang main bola tak ada palang gol. Tak ada palang gol, tak ada matlamat. Dia hanya mencari mencari satu yang dia rasa betul ataupun satu yang dia keinginan dia. Bila dia dapat, dia nak keinginan yang lain. Artinya palang gol dia berubah-ubah. Tidak ada satu yang tetap, tidak ada satu yang mutlak. Anda pernah dengar satu pelayaran kapal yang dikata cruise to nowhere. Cruise to nowhere ni apa maksudnya? Ialah kapal yang tidak ada pelabuhan untuk dituju. Dia hanya orang naik kapal tu untuk enjoy. Dalam dia mereka bersukaria dengan tarian, dengan nyanyian, dengan pelbagai kehidupan yang berbentuk hedonism. Dalam tu ada mereka main-main, sukan dan sebagainya. Tetapi kapal tu berlayar situ saja. Berlayar dia tidak ada tempat. Dia khasnya ada di atas kapal saja. Dia tak pergi mana-mana. Hidup bukan seperti cruise to nowhere. Hidup kita ada palang golnya. Ada yang kita nak bawa kehidupan kita ni ke satu arah. Ke satu matlamat yang kita nak capai. Apa dia? Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya kalau kita lihat tujuan hidup ni yang dikatakan purpose dalam hidup. No purpose, no meaning. No purpose, no meaning. Kalau kita tidak ada tujuan dalam hidup, maka kita tidak ada makna dalam kehidupan kita. Mencari makna dalam kehidupan kita. Kita hanya hidup seperti mana, minta maaf binatang. Walaupun binatang kita ada rumah, tetapi binatang ada sarang atau kandang. Sama saja. Tujuannya sama. Cuma cara mencapai tujuan tu yang berbeza. Kita mungkin duduk villa, kita belum mungkin duduk banglo, tetapi minta maaf binatang ni ada sarang, ada kandang. Tapi tujuannya apa? Hanya untuk dapat rumah, hanya untuk perlindungan semata-mata. Bukan itu. Yang saya dah katakan, no purpose, no meaning. Tidak ada pengertian. No meaning, no hope. Bila kita tidak ada pengertian, kita tidak akan ada harapan. Harapanlah yang menyebabkan kita hidup dalam hidup. Kita hidup, ada cita-cita, ada sesuatu yang kita perjuangkan. Mata kita menyala-nyala, fikiran kita sentiasa hidup, jiwa kita membara untuk mencapai sesuatu. Hidup kita bermotivasi. Bangun pagi ada sesuatu yang kita nak capai dalam kehidupan. Sebab apa? Kita ada purpose, kita ada meaning. Bila ada meaning, ada pengertian, baru datang dia kata ada harapan dalam hidup ini. Keep hope alive. Ini dan harapan dalam hidup ini menimbulkan apa? Menimbulkan endurance ataupun ketabahan. Harapan akan menimbulkan ketabahan. Saya nak tanya, sukar tak kita mendidik anak-anak? Bagi mereka yang mungkin anak kecil lagi, mungkin tak nampak. Bagi mereka yang macam saya dah ada anak daripada kecil sampai besar ni, kita mula-mula tengok anak kita waktu kecil, dia nak dekat je dengan kita. Nak dekat betul dengan kita. Kemana kita pergi, menangis nak ikut. Betul dia asyik dengan kita ni, tak boleh lepas. Bila dia dah masuk sekolah rendah, bisa kata darjah 1, darjah 2, kalau dia jalan dengan ibu dia dah renggang sikit. Kalau kita pegang-pegang depan kawan dia malu. Apa macam ibu jangan pegang, kata dia dah malu, nampak Dan bila dia sampai remaja, anak remaja lelaki terutamanya, dia ada satu distance ataupun jarak dengan ayah. Susah kita nak berbual ayah ni dengan anak lelaki yang dah remaja, tahu kadang-kadang. Dah macam-macam problem yang dia hadapi, yang mungkin dia tak kongsi lagi dengan kita. Kita rasa waktu dia kecil ni mudah kita didik. Minta maaf ketika dia kecil, kita rasa sukar untuk kita jaga dia, sebab makan minum kita bagi, kemudian buang air kecil, buang air besar, semua kita nak urus. Betul? Apa saja kita nak jaga dia sepenuh masa. Dalam hati kita berkata, besok nanti dia dah besar, mudahlah. Betul? Bila dia mudah, dia dah besar, rupanya harapan kita nak jadi mudah, tak jadi mudah.
lebih sukar lagi. Pukul berapa ni tak balik lagi? Dah kata apa kawan dia dan sebagainya. Dah bertambah sukar. Subhanallah, sukarnya mendidik anak kita. Terlebih-lebih lagi dalam dunia yang mencabar sekarang. Baik, tetapi saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak. Apakah kita jemu dalam mendidik anak? Tak jemu. Apakah kita tak sabar dalam mendidik anak? Ya, kadang-kadang tak sabar, tetapi kita berterusan. Jatuh, kita cuba lagi. Gagal, kita ulangi lagi untuk jadikan anak kita anak yang baik. Artinya apa? Sebab apa yang menyebabkan kita dapat menanggung semua kesusahan dalam mendidik anak kita? Harapan. Itu yang penting. Bila ada harapan, ada ketabahan. Jadi bila tidak ada harapan, sebab itu tidak ada ketabahan. Ketabahan itu datang daripada mana? Ketabahan itu datang daripada yang dikatakan hope tadi. Baik, kita ulang balik. Pertama, no purpose, no meaning. Tidak ada tujuan, maka kita kata tidak ada pengertian. No meaning, no hope. Tidak ada pengertian, tidak ada makna, maka tidak ada harapan. No hope, tidak ada harapan, tidak ada ketabahan. Dan akhirnya bila tidak ada ketabahan, tidak akan ada kejayaan. Jadi rupa-rupanya dalam kehidupan kita, yang paling penting ialah memberi erti kita kepada kejayaan kita, iaitu purpose kita. Bila kita dah nampak jelas yang kita pertama, saya ulang balik yang dulu, yang pertama visi kita untuk mendapat kesenangan dan ketenangan dalam hidup di dunia. Yang kedua, kita nak dapat keredaan Allah dan juga masuk syurga di hari akhirat kelak. Itu yang dikatakan visi kita. Dan bagaimana kita nak mencapai visi itu? Dengan melaksanakan misinya. Misi itu apa? Untuk jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dikatakan ada purpose dalam hidup kita. Dan purpose itu benar. Bila ada purpose, ada pengertian, ada harapan. Bila ada harapan, ada ketabahan dan ada kejayaan dalam kehidupan kita. Ini penting. Subhanallah, semua ini kalau kita lihat dalam masyarakat Melayu, sikit kita boleh bincangkan dalam masyarakat Melayu, kebanyakan kalau kita dengar orang lebih mementingkan cara mati berbanding dengan cara hidup. Selalunya kalau kita baca dalam surat khabar, seorang tu mati dalam masjid, seorang mati dalam keadaan dia solat, seorang mati ketika dia membaca Al-Quran. Majoriti orang kata rindukan kematian yang macam tu. Dia mati dalam masjid, dia mati ketika baca Quran, dia mati ketika dia solat dan sebagainya. Subhanallah, saya ingin tegaskan di dalam Islam memang cara mati kita nak cara mati yang baik, yang dikatakan husnul khatimah. Tetapi kena ingat cara mati ditentukan oleh cara hidup kita. Sebab itu kita akan mati mengikut tabiat dalam kehidupan kita. Kalau kita, orang-orang yang kita lihat mati di masjid, mati ketika azan, mati ketika solat, dalam hidup dia memang dia kaki azan, memang dia kaki solat, dia memang kaki masjid. Sebab tu dia mati di masjid. Subhanallah. Sebab tu dalam kehidupan kita, cara hidup lebih penting dibetulkan daripada cara mati. Kerana cara hidup dalam pilihan kita untuk menentukan. Tapi cara mati, itu kita tak ada pilihan. Di mana kita mati, bagaimana kita mati, bila kita mati, itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang ada dalam hati kita sekarang? Cara hidup. Yang ini kita menentukan. Subhanallah, kita tengok Kalau cara hidup kita betul, walaupun kita mati di tempat yang macam tak berapa betul, tapi insya-Allah itu mati baik. Katalah kita mati dalam tandas. Kalau kita fikirkan, orang ni mati dekat masjid, dalam masjid, orang ni mati dalam tandas. Okey, sekali pandang saya nak tanya tuan-tuan, mana mati buruk, yang mana mati baik? Kita kata confirm orang yang mati dalam masjid baik, orang yang mati dalam tandas tak baik. Tapi katalah behind the scene yang sebenarnya, yang real berlaku,
orang yang mati dalam tandas ni, dia memang istiqamah bangun solat tahajud. Jadi pada pukul 3 ataupun 4 pagi tu dia bangun, dalam keadaan dia nak pergi bersuci, dalam keadaan dia nak ambil wuduk dan sebagainya, dia jalan, tergelincir, jatuh, kepalanya kena lantai dan mati dalam tandas. Kita kata mati baik tak? Mati baik. Oh, kita kata mati baik walaupun mati kat tandas, betul tak? Okey, kata yang mati dalam masjid, orang heboh kata mati dalam masjid ni baik. Rupa-rupanya dia pergi masjid pukul 2 malam bukan nak tahajud, nak kopak tabung masjid. Dalam waktu dia nak kopak tabung masjid, atap masjid jatuh. Faham, jatuh kepala mati. Betul? Walaupun mati di masjid, kita tak kata mati baik. Betul, ada kata riwayat orang yang mati di Mekah, di Madinah, ya, kita satu tempat mati yang baik, tetapi belum menjamin kalau cara hidup kita tak baik. Unta lebih banyak mati di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab pun mau mati di sana, ya. Tetapi kita tak kata baik kalau cara hidupnya tak baik. Baik, sekarang saya ingin tegaskan macam mana kita nak betulkan cara hidup kita. Cara hidup kita ditentukan oleh tujuan hidup kita. Ya. Kalau tujuan hidup kita betul, insya-Allah cara hidup kita betul. Bila cara hidup kita betul, cara mati kita betul. Mesti husnul khatimah. Bila cara mati kita betul, cara kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti juga betul. Ya, kita dapat naungan arash, kita dapat lindungan daripada panas matahari yang begitu membahang, ya, di padang mahsyar. Kemudian bila cara kita dibangkitkan di padang mahsyar betul, maka kita akan berakhir destinasi kita di tempat yang betul, itu syurga. Dengar, ya. Bila tujuan hidup betul, cara hidup betul. Bila cara hidup betul, cara mati betul. Cara mati betul, cara kita di alam barzah betul. Kemudian kita dibangkitkan dengan cara yang betul di padang mahsyar dan kita akan pergi ke syurga, tempat yang betul. Tetapi katalah, ya, tujuan hidup kita salah. Bila tujuan hidup kita salah, cara hidup kita akan salah. Bila cara hidup kita yang salah, kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bila cara mati kita salah, ya, dengar, ya, kita berada dalam kubur pun terhimpit dan tersepit. Kerana syurga, kubur boleh jadi daripada jurang neraka ataupun daripada taman-taman syurga. Macam mana ditentukan oleh cara kita mati. Cara mati ditentukan oleh cara hidup ditentukan oleh tujuan hidup. Dan apabila dikubur betul, maka dibangkitkan di padang mahsyar kelak dalam keadaan yang betul. Ataupun kalau tadi dalam keadaan yang salah, akan dibangunkan di padang mahsyar dengan cara yang salah. Orang berjalan dengan kaki, kita berjalan dengan perut. Ya, kita terseksa, terhimpit atas dosa-dosa kita. Dan apabila melalui mizan dan juga pembicaraan daripada Allah, kita akan na'udzubillah, ya, tercampak ke neraka, na'udzubillah. Jadi ini yang penting saya katakan, ya, mengikut kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, cara hidup menentukan cara mati menentukan bagaimana cara kita di dalam kubur, di dalam kubur menentukan cara kita dibangkitkan, dan cara kita dibangkitkan menentukan sama ada kita ke syurga atau neraka. Tetapi ingat, cara hidup kita ditentukan oleh tujuan hidup kita. Mari kita semak sekarang ni, ya, hari ini apabila kita mendengar perkongsian ini, apakah kita hanya, ya, hidup ini umpama makan-makan ataupun jalan-jalan, ataupun kita menjadi hidup-hidupan. Apa yang ada dalam fikiran kita hari ini, bangun saja tidur nak makan apa, betul, nak berhibur di mana dan sebagainya. Tak ada pun dalam pemikiran kita apabila bangun daripada tidur, aku nak jadi siapa? Apakah aku jadi hamba Allah yang sebenar atau aku menjadi hamba yang lain? Jadi insya-Allah, ya, apabila kita muhasabah perkara-perkara ini, insya-Allah kita akan ada kekuatan, ya, untuk menghadapi kehidupan kita dengan satu keyakinan bahawa kita sudah berada di track yang betul, kita berada di satu jalan yang benar, dan akhirnya insya-Allah, ya, kita akan lebih kuat menghadapi cabaran-cabaran dan dugaan dalam hidup. Berani kerana benar. Kekuatan itu datang daripada keberanian yang saya ulangkan daripada segmen-segmen yang lepas, dan insya-Allah keluar daripada kepompong bangsa Melayu
yang bangsa Melayu yang dululah yang lebih mementingkan cara mati, sekarang kita lebih pentingkan cara hidup. Dan untuk kita benar-benar membetulkan cara hidup kita, bermula dengan membetulkan tujuan hidup kita. Sekian, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.